2 tambah 4x tambah 12. Okay. Sebelum ni cikgu pernah cakap dekat awak, kalau nilai kuasa 2 awak negatif, graf awak akan bentuk macam mana? Siapa ingat? Siapa ingat? Bentuk apa? Bentuk apa? Marah. Marah. Masam, marah, masam, macam tu. Okay. So kita dah tahu bentuk graf kita confirm akan melengkung ke bawah. Okay. Kalau kita punya kuasa 2 tu positif, x kuasa 2 macam ni, so graf kita akan senyum macam tu. Ni gigi. Okay. So yang pertama untuk awak lakarkan graf, kita memang tahu bentuk dia macam ni. Sekarang ni kita nak kena tahu dia touch pada satu titik ke, lepas tu dia punya pintasan Y dekat mana, so kita kena cari. Okay. Yang pertama, kita kena tentukan dulu dia punya titik maksimum. Titik maksimum tu kita boleh cari melalui, macam mana nak cari titik maksimum? Siapa ada idea macam mana cari titik maksimum? So yang pertama, kita kena buat dulu B square minus 4AC kita. Sebab kita nak tentukan dia touch dekat satu titik ke, dua titik ke, ataupun dia tak touch pada mana-mana titik. So untuk tentukan macam tu, kita kena guna B square minus 4AC kita. So masukkan dalam kita punya nilai. Okay, B square minus 4AC ni, okay, B kita apa? B kita 4. Kuasa 2 tolak 4, A apa? A negatif 1, C 12. Okey, bagi tahu dekat cikgu berapa jawapan awak untuk nilai B square minus 4AC. Berapa? Tekan calculator. Mana calculator? Okey, siapa dapat? 16 tambah 48 ni. 16 tambah 48. Okey, betul. Dapat berapa? Hmm, 64. 64. So 64 ni kes dia lebih besar dari kosong ke, lebih kecil ke, sama dengan kosong? Lebih besar. Lebih besar dari kosong. Jadi kalau lebih besar daripada kosong, maknanya dia akan touch pada dua titik sebab dia ada dua punca. Okey, boleh dapat sampai situ? Cikgu, sekali lagi cikgu. Sekali lagi? Okey. Dia suruh, okey, soalan kita atas ni je, lakarkan graf persamaan fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif x square tambah 4x tambah 12. Okey. First step awak kena tentukan apa jenis punca awak punya graf. Dan cara nak tentukan punca graf macam mana? Kita kena guna B square minus 4AC. Lepas tu bila awak dapat jawapan, awak tengok nilai B square minus 4AC awak tu lebih kecil dari kosong ke, lebih besar ke atau sama dengan kosong. Okay, dalam kes kita punya B square minus 4AC, B kita apa? 4 square tolak 4 darab negatif 1. A kita negatif 1. C 12. Okay, so tekan kalkulator. 4 kuasa 2 16. 4 darab negatif 1, negatif 4. Negatif 4 darab 12, negatif 48. Betul tak? So, jangan lupa ada negatif depan ni. Sebab tu dia jadi tambah. Okay, so 16 tambah 48 sama dengan 64. Awak bayangkan kalau awak tak tukar jadi tambah, awak buat 16 tolak 48. Apa jawapan awak?
negatif 32, betul tak? So, bila negatif 32, kes dia dah jadi lebih kecil dari kosong. First step dah salah, tak payah tengok yang bawah dah. So, jangan careless. Okay. Awak buatlah banyak-banyak macam mana pun bawah tu, tapi first step dah salah, tiada gunanya lagi. Semuanya sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Okay, first step. Ingat, first step kita cari apa jenis punca dia. So kat sini kita nampak 64 adalah lebih besar dari kosong, betul tak? So bila dia lebih besar dari kosong, kita ada dua punca berbeza. Tengok nota yang cikgu bagi dekat awak tu yang cikgu screenshot hantar dekat awak tu. Nanti cikgu bagi awak soft copy matematik tambahan punya buku teks. Okey, seterusnya. Lepas kita dah tahu dia adalah dua punca yang berbeza. Sekarang kita nak kena tentukan titik dia. Okey, titik dekat sini berapa nanti kita nak letak? So nak cari titik dia, kita kena buat, okey. Apa cara nak cari punca pula? Okey, kita kena guna completing the square sebab kita nak tahu dia punya titik maksimum, kita akan ambil nilai daripada completing the square. Okey, so ingat lagi macam nak buat completing the square? Jangan lupa negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. Okey. Lepas tu macam mana nak buat completing the square? Okay, completing the square, kalau boleh kita nak nilai kita tu positif, betul tak? X kuasa 2 kita ni positif. Jadi kita letakkan negatif dekat luar. Sebab negatif jumpa negatif jadi apa? Jadi positif. So ni x square tambah 4x. Sorry. Kalau nak jadikan dia negatif, kita tukar dia jadi positif lah. Sorry. Okay. So ni jadi tolak, sini jadi tolak. Sebab kita nak x kuasa 2 kita ni positif. Awak tak boleh pindah sebelah sana tau. Maknanya awak buat macam ni. Selama ni kan cikgu ajar awak pindah yang daripada yang kanan ke kiri je. Asal kanan kiri untuk balik ni. Okay, sini kanan. Okay, kanan. Awak pindah ke sana. Senang macam jadi x kuasa 2 tolak 4x tolak 12. Sama dengan fx macam ni. Tak boleh. Sebab kita tak tahu lagi dia sama dengan kosong ke apa ke. Lagi satu, ini memang teknik yang betul untuk awak yang positifkan nilai awak. Sorry. So kita faktorkan negatif kat luar. So dia tinggal x square je lah. Okay. So lepas kita dah faktorkan negatif kat luar, barulah kita boleh guna cara completing the square kita tu. Tapi jangan lupa dia punya kurungan besar tu. Sebab kita faktorkan negatif dekat luar. So sama juga x square tolak 4x. Lepas tu kena buat apa kalau kita nak buat completing the square, penyempurnaan kuasa 2? Kita ambil yang bahagian B tambah negatif 4/2 kuasa 2. Awak jangan lupa tau, completing the square ni sangat penting. Sebab kita nak cari titik maksimum guna completing the square. Okay, lepas tu buat apa? Kan kalau dalam completing the square sebelum ni cikgu ajar dekat awak, kita buat macam ni satu-satu, betul tak? X square, okay, negatif, kat sini contoh kan, okay, tolak 4x tambah negatif 4/2 kuasa 2. Lepas tu sama dengan kita ambil C kita, betul tak? C kita tu kita bawa ke sebelah sana. Okay, sekarang ni kita nak kumpulkan balik ke satu tempat yang sama. Kalau cikgu kumpulkan balik, so dia akan jadi tolak juga. Tolak 12 tolak negatif.
Senang lagi kalau kita letak negatif 4 per 2 ni sebelah-sebelah sebenarnya sebab nanti kita boleh cancel. Okey, sekejap Awak jangan pening macam hari tu. Pening macam hari tu pula. Hari tu kita buat yang bahagian C tu kita pindah ke sebelah sana jadikan sama dengan. Sekarang ni kita tak pindahkan dia. Kita kumpul juga kat situ. So tolak negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak 12. Okey. Lepas tu kena buat apa? Okey, sama juga. Ingat yang 4 ni kita bahagikan 2. X square pula X tolak 2 square. Ingat lagi tak ni? Jangan lupa tau. Kuasa 2. Okey, selesaikan yang sini. So kita akan dapat 16. Betul tak? Negatif 4 kuasa 2. Kuasa 2 tolak negatif 4 kuasa 2 tolak 12. Dapat tak 16? Dapat tak? Yang mana cikgu? Negatif 4 ni? Yang negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak yang cikgu kurungkan kat sini ni. Okey. Tolak negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak 12. Dapat tak 16? Ada tepi tu ada kuasa 2 tu. Ya. Kiranya kalau nak buat satu-satu kan, negatif 4 per 2 berapa? Negatif 2, betul tak? So, negatif 2 kuasa 2 tolak negatif 2 kuasa 2 tolak 12. Okey, dapat berapa? Negatif 2 kuasa 2 berapa? 4. Tolak 4 tolak 12. 4 tolak 4, 8. 8 tolak 12, negatif 4. Asal tak dapat ni? Sekejap. Negatif 4 per 2. Apa yang cikgu salah Cikgu saya dapat negatif 12. Itulah sekejap Apa yang cikgu salah kira kat sini? Negatif 4 per 2. Negatif 4 bagi 2. Negatif 2, betul tak? So negatif 2 kuasa 2. Okey. Tolak negatif 2 kuasa 2 tolak 12. Sekejap. Macam ni dapat 16. Kenapa cikgu tak dapat 16? Okey. Negatif 2 kuasa 2, 4. Tolak 4. Cop. Mana yang kita salah? Saya perasan apa yang cikgu salah kat sini? X square tolak 4x tolak 12. Okay, ni dah betul. Okay, sini pun dah betul. Okay, dapat 16. Negatif 4 per 2. Saya dapat 12 dulu. Dapat ke 16? Apa yang cikgu salah kira? Saya dapat negatif 12. Sama lah, negatif 12. Awak tekan calculator straight ke? Kalau yang dapat 16 tu kejap ke tak boleh tekan macam tu. Kejap, sabar. Tolak negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak 12. Negatif 12 lah. Yang dapat 16 tu macam mana dapat? Yang 16 tu betul? Yang mana betul cikgu? 16 ke 12 cikgu? 16. Siapa yang dapat 12? Kenapa saya dapat 12? Siapa tahu dapat 16? Saya dapat 12. Dapat 12 tak? Cikgu pun dapat 12. Mana datang 16 ni? Saya rasa saya dengar kot. Semua dapat 12. Ni buku teks tau. Takkanlah buku teks salah. Tak. Maksud saya yang kita orang dapat 16 tu. Macam mana awak dapat 16? Macam mana? Tak, Ada maksudnya yang dapat 16 je. tak ada siapa sengaja. yang dapat 16. Tak ada siapa yang dapat 16. Oh, tak ada Semua siapa. dapat 16. Kejap Macam mana boleh dapat 16? X square tolak. Sabar, kita kembangkan dulu. Kejap. Awak buatlah apa-apa dulu, bagi cikgu kembang ni dulu.
Pelik ni. Macam ni boleh tak dapat? Tak boleh macam ni. Okay, so negatif X tolak 2. Kejap cikgu kembang dulu tau. Awak pergilah buat apa dulu. Okay. Makan-makan dulu ke? So X square tolak 2X tolak 2X. So negatif 2 positif 4. Okay. Oh, sampainya hati skip terus macam tu. Okey, jap. X square tolak 4X tambah 4. Awak tahu tak? Dia dah skip kat awak. Okey. Okey dah. Cikgu dah tahu dah. Okey. So, okey. Cerita dia begini. Okey. Tadi awak tekan kalkulator yang negatif 4 per 2 tolak negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak 12 ni, awak dapat negatif 12, betul tak? Okey. Sekarang ni, kan cikgu ajar dekat awak negatif 4 ni kita kena bahagi 2 untuk kita buat X tolak 2 kuasa 2 kan? Okey. So awak cuba kembangkan X tolak 2 ni, awak dapat berapa? X darab X, X kuasa 2 kan? Okay, so X darab negatif 2, negatif 2X. So negatif 2 darab X, negatif 2X. Negatif 2 darab negatif 2, negatif 4. Okay, so X square tolak 4X tolak 4, betul tak? Cikgu, negatif Positif 4. negatif 2 bukan positif 4 je. Negatif Oh, 2 positif 4. Sorry. Okay, thank you. Negatif 2 dan negatif 2 positif 4. Okay, betul. Okay. Sampai situ okay? So, dekat sini yang tadi awak kira negatif 4 kuasa 2 semua ni dapat 12, betul tak? Dapat 12 ni kan? Okay. So, 12 tambah 4 yang kat sini ni. Sebab tu dapat 16. Dia dah skip jalan kira dekat awak tau dalam buku teks ni. Sebab tu dia dapat 16. Boleh faham ke? Tapi kita orang dapat negatif 12. Negatif 12? Yang dapat negatif 12 macam ni ko. Cikgu dapat negatif 12 je. Cikgu tekan kalkulator balik semula. Negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak jangan risau. Benda boleh settle. Kuasa 2 sekejap ni negatif. Tolak 12. Okey, sekejap. Apa lagi satu benda? Betul, kalkulator pun bagi negatif 12. So, negatif 12. Yang ni dapat 4. Okey. Sini tambah. Ni tambah tolak je ni. Sekejap jangan risau. Benda boleh settle. Ni positif 4. So, positif 4. Tempat. Apa yang pelik ni? Sekejap Sini tambah. Cikgu, yang negatif yang kita faktorkan awal-awal tu. Itulah. Sebenarnya kat situ. Yang kita nak tengok kat sini ni. Okay. Siapa dapat idea tu? Sini tolak. So jumpa tambah dia akan jadi tolak. Betul tak? Betul tak? Ya. Kan? Sebab kita ada faktorkan negatif kat luar tu. Okay, kejap Tapi kita kena susun semula ni balik. Okay, sabar. Last, negatif X kuasa 2. Nervous cikgu tau. Ni first time kejadian yang macam ni lah. Begitulah. Nervous gitu.
So kita ada negatif yang kita buat. Okay, X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Okay, ni kita kembangkan yang sini. Kita akan dapat benda lah ni. Okay, dia dulu. So tambah dekat sini kita ada negatif 12. Okay, so negatif jumpa negatif jadi negatif lah. Okay, ni negatif X kuasa 2 tolak 4X. Sebenarnya kita tak buka lagi tau negatif tu. Sampai hujung pun kita tak akan buka lagi. So dia akan jadi tambah 16. Sebab tambah negatif 12. Kat sini tambah negatif 12. So tambah jumpa negatif 12 jadi tolak. Kan? Okay. So ni tambah 4. Sini tolak 12. Okay. So ni negatif X kuasa 2 tolak 4X. Ni negatif jadi negatif. So negatif 4. Jadi tambah hutang 4, hutang 12. Jadi hutang 16. Tapi kenapa dia jadi positif 16? Faham tak maksud cikgu? Jawapan last dia macam ni tau. Okay. Hari ni kita bincang lah sama-sama Cikgu pun macam dah pening pula hari ni. Okay. Tolak ni memang kita keluarkan. Okay. So kita akan dapat sampai sini. Kita ada positif 4 sebab negatif 2 darab negatif 2 dapat positif 4. Okay. So positif 4 ni kita keluarkan dulu kat sini. Positif 4 tambah negatif 12. Ke kita yang salah? Kita dapat negatif 12 ke patutnya 12? Ni yang malas ni benda-benda macam ni. Okay. So tambah 4. So tambah negatif 12. So tambah jadi tolak. So tolak 12. Okay, sekarang ni tambah tau. So kalau kita selesaikan, dia akan jadi tambah 4 tolak 12. Jadi negatif 8. So tambah 8. Betul tak? Betul tak? Pening lah cikgu. Okay. Jap. Nak ambil masa benda macam ni je ni yang geram ni. Kejap, kita pergi soalan lain. Kita tengok apa yang kita salah. Kejap, cikgu bagi kita try soalan lain pula. Jangan putus asa. Biasalah mat ni kan. Jangan putus asa. Kalau putus asa dia tak settle lah. So kita kena move on. Kita kena teruskan. Kita pergi soalan lain dulu. So kita hanya nak tentukan nilai maksimum, nilai minimum je dulu. Tak adalah macam susah sangat. Okay, kita tengok soalan ni. Sekejap. X square tolak 4X tambah 10. Apa yang salah ni? Cikgu rasa cikgu salah. Ada benda yang cikgu salah. Macam itulah. Maklumlah kita dah lama sangat PKP. Ni pun buat awal-awal gitu kan. Tolak. Okay, betul. Okay, sekejap. Cikgu try soalan lain je sekejap tau. Okay, ni 10. Sabar. Yang ni dapat pula. Mana pensel cikgu Sekejap. So X square, X tolak 2 square. So X square tolak 2X tolak 2X tambah 4. So tambah 4. Kenapa dia negatif? Dia tinggal dululah dan cikgu terangkan balik ke awak. Dia jangan pandai-pandai sangat ni. Cikgu risau je. 4 tambah 10. X square, X tolak 2 square tambah 6. So 4. Kalau
kita buat completing the square macam biasa. Sekejap, kita buat completing the square macam biasa lah. Kita tak payah pindah-pindah macam tu. X square tolak 4x tambah 10. Awak buatlah apa-apa dulu sementara cikgu solvekan masalah awak hari ni, cik. Dia jadi tolak tau. Sebab apa dia tolak tu? Cikgu kena bagi tahu awak kenapa dia tolak. Nanti kan awak tak ingat, awak peningang. James Winchell. Siapa dapat idea, boleh share-share, jangan risau. Nak tengok kat YouTube ke macam mana, kenapa? Cikgu ada orang tersidai. Tersidai? Oh iya ke? Allah, kesiannya. Oh iya ke Umar? Umar, sorry Umar. Cikgu tak perasan lah. Cikgu ada masalah sikit lah Umar. Masalah macam besar jugalah sebenarnya. Okay, so soalan kita ni x square tolak 4x tambah 10. Sabar. X square tolak 4x tambah 10. So x square tolak, betul je, tolak 2x. Okay, betul. Ya Kejap kawan-kawan. Masalah sikit. Cikgu tak jumpa ke mana dia punya negatif tu. Yang menyebabkan dia jadi tolak nanti. X square tolak 4x tambah. Betul, tambah. Kau cikgu salah yang ni. Allahuakbar. Kejap. Confident. Betul lah, tolak. Sebab kita nak pindahkan ke sana. Okey. 4x tolak tambah kat sini 4 per 2. Negatif 4 per 2 square. Sama dengan, negatif 10 tambah negatif 4 per 2 kuasa 2. So x square tolak 4x. So dia akan jadi x tolak 2 square. Okay. X square tolak 4x. Negatif 4 bahagi 2. Negatif 2 kuasa 2. 4. Okay. So sama dengan sebelah sini. Negatif 10 tambah negatif 10 tambah negatif 8. Empat bagi 2 negatif 2. 2 kuasa 2. 2 negatif 10 tambah 4 bagi 2 negatif 2. Negatif 2 kuasa 2. 4 tambah 4. Sekejap. Sementara tu kan, semua dah siap ke yang latihan cikgu bagi hari tu? Cikgu. Dah? Semua boleh jawab? Wow, Tak cikgu, saya amazing. buat separuh je cikgu. Sebab Boleh sambung sementara cikgu selesaikan masalah ni kejap boleh tak? Tak adalah awak tengah-tengah sangat. Kesian awak tersidai gitu kan. Sementara cikgu menyelesaikan masalah ni sekejap. So kalau untuk soalan kita ni,
Kalau kita nak buat macam biasa, tak payah kita nak letak macam tu kan. Okey, kejap. Sabar. Kadang-kadang short form ni yang malas short form ni. Okay, so kita ada x square tolak 4x tambah 10, so x square tolak 4x tambah negatif 4 per 2 kuasa 2 sama dengan negatif 10 tambah negatif 4 per 2 kuasa 2. So x square tolak 4x, so dia akan jadi x tolak 2 square sama dengan hutang 10 tambah ni dapat negatif 2 dan 10 tambah 4 negatif 6. Ni boleh. Okey, sabar. Cikgu try soalan kita ni Okey. So soalan kita sekarang ni negatif tu kat luar. Okey, x square tolak 4x tolak 12. So negatif dekat luar. So x square x tolak 2 kuasa 2 sama dengan negatif 12 pindah sana. Jadi kita tak boleh pindah sana sebab dia negatif. So negatif square 4x tolak 12 negatif. Kalau kita buat negatif tak boleh Okay, cikgu tahu kenapa soalan kita ni macam rumit sikit sebab soalan kita ni negatif. Okay, kejap. Nak pindahkan tu, kejap. So, x tolak 2. Sementara tu buat dulu soalan awak yang hari tu. Cikgu mana bela-bela orang ni. Patutkan. Tak boleh ke kalau kita buat macam ni? Sabar. Masalah ni negatif positif ni. Kenapa cikgu macam tak dapat Okay, kita pergi soalan yang tak ada negatif dulu Okay, sekejap. Sabar. Ni kita KIV dulu. Okay, soalan kita kalau yang tak ada negatif ni dapat tau. So, soalan kita tadi tu sebenarnya salah. Cikgu yang salah lah kiranya. Yang negatif tu. Sebab kita dah faktorkan negatif. Whatever. Okay, so kita ada x square tolak 4x tolak tambah 10. Okay. So yang pertama sekali cikgu cakap kat awak kita buat b square minus 4ac tu tak? Nanti kan buang masa pula lama-lama kan. Nanti awak tak tahu macam ni. Okay, so pertama sekali b square minus 4ac kita. So cari b kita negatif 4 kuasa 2 tolak 4A1 C10. Okay. So ni negatif 4 kuasa 2 dapat 16 tolak 4 darab 1 4 darab 10 40. So 16 tolak 40. Cikgu, dapat negatif. Ya saya. Cikgu, soalan tadi dah settle ke cikgu? Belum. Sabar. Kita buat yang positif ni. Positif. Okay. Biar dulu. Nanti cikgu terangkan. Jangan risau. Cikgu salah negatif tu sebenarnya. Tapi kenapa cikgu tak jumpa kesalahan tu? Begitulah. Okay. 16 tolak 40. Kita tahu kita salah. Tapi kita tak jumpa apa salah kita. 16 tolak 40 kita dapat berapa? tolak 40 dapat berapa? Negatif 24. Negatif 24. So negatif 24 ni lagi kecil daripada kosong, betul tak? So bila lagi kecil daripada kosong, kita akan dapat apa? Macam mana kita punya nilai punca tu? Kalau dia kurang daripada kosong, masam. ada ciri-ciri dia, betul tak? Apa? Kena tengok awak punya nota tu.
Awak kena tengok selalu, nanti awak lupa. Okay. Ada punca. Betul. So dia tak touch. Dia tak touch pada paksi X ataupun paksi Y. Okay. So yang pertama pula. Yang kedua, kita dah settle kita punya B square minus 4AC. Barulah kita buat completing the square. Untuk kita cari titik dekat sini berapa? Titik minimum. Kalau macam ni, positif X kuasa 2. So graf kita senyum. So sebab tu dipanggil titik minimum. Sebab dia dekat bawah. Kalau negatif X kuasa 2, graf awak memuncak macam ni. Sebab tu nama dia titik maksimum. Titik maksimum. Okay. So seterusnya, lepas tu kan kita buat je cari completing the square macam kita buat biasa. Tak payahlah guna cara tu, macam susah pula rasa Okay. So kita ada X square tolak 4X tambah 10. So kita buat completing the square. So X kita buat macam ni So X square tolak 4X tambah negatif 4 per 2 kuasa 2. Okay, sama dengan kita pindahkan 10 kita, betul tak? So negatif 10 tambah negatif 4 per 2 kuasa 2. Ni yang kita buat sebelum ni yang macam kita buat dulu. Kita tak buat macam tadi. Cikgu. Ya, saya. Yang tadi tu cara apa pula cikgu? Yang tadi tu dalam buku teks awak tau. So cikgu kena tengok juga dalam buku teks awak dia bagi macam mana. Sebab buku teks kadang-kadang dia skip juga. Tapi yang tadi tu dia kumpulkan sekali. Macam sebelum ni cikgu ajar dekat awak buat completing the square, awak pindahkan C awak ke sebelah kanan, betul tak? Lepas tu awak kira macam biasa. Okay, so lepas tu buat apa? X tolak 2 kuasa 2, betul tak? Betul. Okay, sama dengan negatif 10 tambah negatif 4 per 2 kuasa 2 dapat berapa? Ni dapat berapa? Cikgu, macam mana dapat kurungan X tolak 2 kuasa 2 saya cikgu? Oh yang ni, okay. Cara mudah dia awak tengok sahaja yang 4 ni. Yang ni kan. So 4 bahagi 2. Bahagikan 2 sahaja. Ataupun kalau awak nak check balik jawapan awak betul ke tak. Okay. Negatif 4 per 2 kuasa 2 dapat berapa? Yang ni dapat berapa? Negatif 4 bahagi 2, negatif 2 kan? Okay, negatif 2 kuasa 2 dapat berapa? Positif 4. So ada X square tolak 4X tambah 4, betul tak? Okay, cuba awak kembangkan X tolak 2 kuasa 2. Dapat tak balik? So X kuasa 2, kembang macam biasa tolak 2X, tolak 2X, negatif 2 darab negatif 2, positif 4. Sama tak awak dapat jawapan awak? Untuk awak check jawapan awak lah. Dapat. Positif 4. Okey. Positif 4. Ni cara biasa kita buat completing the square Okey. So negatif 10 tambah negatif 4 kuasa per 2 kuasa 2 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6, betul tak? So kita pindah sebelah sana, negatif jadi apa? Positif. Positif. Yang bawah ni cikgu padam boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Yang ni dapat. X tolak 2 kuasa 2 tambah 6 sama dengan kosong. Okey. Dah sampai situ. So awak boleh dapat titik minimum dia adalah titik minimum kita baca dekat sini nilai yang kita perlukan. Yang 2 ni dan 6. So nilai minimum awak adalah 26. Boleh? Sebab tu kita kena cari completing the square. Sebab kita nak titik ni. Maknanya titik awak nilai dia adalah 26.
Ni cikgu padamlah sikit bagi dia jauh sikit kan sebab dia akan jauh. Okay. Itulah jawapannya cikgu. Tu baru dapat titik minimum 26. Belum settle lagi. Lagi satu benda yang kita kena buat apa? Kita punya pintasan Y berapa? Hari tu cikgu dah cakap kot sikit macam mana kita nak cari pintasan Y. Ingat tak? Tak. X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. So bila X sama dengan kosong, ni nombor 3 Okay. Ni dapat tau. So cikgu rasa cikgu nak try guna yang soalan kita tadi tu, kita buat je macam biasa yang kita buat ni. Tak payah kumpulkan macam tu Nanti kita try sama-sama. Apabila X sama dengan kosong, so kita punya Fx akan jadi kosong. So gantikan kosong dalam semua nilai X. So kosong square tolak 4 darab kosong tambah 10. So kita dapat kita punya pintasan Y sama dengan 10. Jadi kita kena adjust lagi sikit kita punya paksi Y. So paksi Y kita kena dekat 10. So kat sini label 10. So siap. Itu sahaja yang kita perlukan untuk lakarkan graf. So cikgu ulang balik untuk kita lakarkan graf. Pertama kita cari dia jenis punca yang macam mana dengan guna B square minus 4AC. Okay. Lepas tu awak kan jangan terus lukis macam tadi cikgu terus lukis kan grafnya kan. Lepas tu nak kena padam balik. Tak payah. Awak siapkan semua dulu, cari dulu nilai-nilai dia baru awak lukis graf. Okay. So awak dah tahu dah bila dia negatif 24 dia akan kurang daripada kosong, dia punca yang tetap. So maknanya dia takkan kena pada mana-mana, dia tak ada titik yang bersilang lah macam tu. Okay. Melainkan pintasan Y. Okay. Lepas tu awak cari completing the square sebab kita nak tahu titik minimum. Nak cari titik minimum memang kena guna completing the square. So awak settlekan completing the square, awak tengok dalam kurungan dengan yang luar kurungan. Okay, luar kurungan tu paksi Y awak jangan terbalik pula. Okay, yang dalam kurungan tu paksi X. Okay, so nilai minimum dia adalah 6 dan berlaku apabila X tolak 2. Awak bayangkan dia jadi macam ni. Kalau X tolak 2 kuasa 2 sama dengan kosong. So nilai X kita akan kanan. Kita pindahkan dia sebelah X, nilai koordinat paksi X, yang kat luar tu nilai koordinat paksi Y. Okey, seterusnya kita nak tentukan pintasan. Okey, sebenarnya pintasan kita boleh tengok dekat persamaan kita je sebenarnya. So persamaan kita kat last kali ni tambah 10 kan. So tambah 10 tu lah pintasan Y kita. Ataupun kalau kita nak buktikan, kita boleh gantikan X ni sama dengan kosong. So gantikan X sama dengan kosong, kita dapat 10. So 10 paksi Y pula, pintasan Y. Okey, boleh ke? Cikgu, Ya saya. yang nombor 3 yang sebelah X sama kosong tu cikgu tulis apa? F kosong. Oh okey. Ingat tak lagi waktu kita belajar fungsi dulu? Kalau cikgu tulis F4, maknanya 4 ni gantikan dalam nilai X kita, betul tak? Betul. Betul. Jangan lupa. So bab 1 dulu fungsi, maknanya bila kita letak F kosong, maknanya kosong tu masuk dalam X. Kalau cikgu tulis F4, so 4 ni masuk dalam X. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Kita pergi lagi satu soalan boleh tak? Cikgu tak puas hati lah. Kita pergi satu lagi soalan yang negatif juga.
Tapi kita jangan guna cara tadi. Jangan guna cara tadi. Tak, awak tak pelik ke? Tu tak, cikgu memang salah lah. Memang cikgu akui. Tapi macam mana kat mana? Macam mana salahnya tu? Begitulah. Awak tolong tengok-tengok juga kata cikgu tulis salah ke apa ke. Okay, kita pergi lagi satu soalan boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Wah, boleh cikgu. Boleh. Okay. Ni pun soalan negatif. Ke kalau negatif, dia memang kena buat macam ni? Ya ke cikgu? Ke memang negatif kena buat macam ni? Tapi taklah. Sebenarnya sama je. Admit ni. Satu je jalan. Macam ni boleh tak dapat? Okay. So ada yang nak screenshot? Ada yang nak tanya kat mana-mana? Tak faham ke? Korang. Dah ke? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Cikgu rasa kan yang negatif ni dia memang kena buat macam tu lah. Tapi kan tak adalah. Kita try je lah. Jangan risau. Jangan takut-takut. So, soalan kita kan. Okay, yang pertama kita ada persamaan negatif x square. Kita buat sama-sama kita bincang sama-sama. Tambah 6x tolak 3. Cikgu pun macam dah lupa kot. Yelah, biasalah dah tua sorry. Okay. So yang pertama macam biasa kita buat b square minus 4ac. So b square minus 4ac. Kalau negatif x square ni maknanya graf kita bentuk masam. Nervous ni nak buat. Takut tak dapat lah. Okay, sama dengan b square 6 square tolak 4 a kita negatif 1, C negatif 3. Okay, so berapa nilai kita? 36 tolak hutang 4, hutang 12, negatif 4, negatif 3, negatif 12. So 6 square tolak dapat 24. Betul tak? Betul tak? Betul? 24. Betul Negatif 4 darab negatif 3, negatif 12. So 36. Okay. So dapat 24. Okay, bila dia dapat lebih besar daripada kosong, maknanya kita akan bersilang. Kita ada dua function. Okay. Settle. Seterusnya, kita nak buat completing the square. Kedua, kita kan tak boleh bagi kita punya kuasa kuasa 2 ni negatif kalau nak buat completing the square. So kita kena keluarkan negatif tu. Tu betul. Okay, so x square tolak 6x tambah 3. Okay, awak check juga tau. Takut cikgu ada salah mana-mana ke kan. Okay. Ni macam lagi better buat macam ni. Sabar sabar. Cikgu tengok ni pula. Yang jalan ni pula. Okay, jalan ni pula. Okay. So, x tolak 3 square. Sekejap x square tolak 3x. Tolak 3x tambah 9. Okay. So ni x square tolak 6x tambah 9. So 6x, okay, yang ni negatif 6. Cikgu, Ya saya. ni cikgu pakai cara yang first tadi ke? Tak, ni lain sikit. Cik. Oh. Ni lain sikit. Ni nampak macam better sikit. Okay, kejap sabar.
Negatif 6 bahagi 2. Negatif 3 kuasa 2. Negatif 6 bagi 2, negatif 3 kuasa 2 tolak negatif 3 kuasa 2. Hutang 3 square. Negatif 3 kuasa 2, 9 tolak 9. Kan kosong. Aish, cincang. Cikgu bagi awak soalan, awak tolong buat dulu sementara cikgu figure out mendalah ni. Cikgu bagi soalan yang positif supaya awak betul. Okey. Sekejap cikgu bagi soalan dulu. Apalah Mira. Okey. Awak tolong buatkan untuk cikgu soalan ni. X square tolak 8x tambah 14. Okay, yang pertama cari b square minus 4ac. Kedua cari completing the square. Ketiga bila f x sama dengan kosong. Okay, tolong buat sementara cikgu buat benda ni. Boleh ke? X square tolak 8x tambah 14. Belum buat semua. Negatif x square tolak 6x. Okay, tolak 3. Okay. Okay, betul. So, negatif x square tolak 6x tu betul. Tambah negatif 6. Salah kat sini. 6x. Kalau dah siap bagi tahu Ya. So, kalau pindah negatif 3 sebelah sini, so dia akan jadi tolak 3. Tolak 3. Tolak. So nak keluarkan di sini. Sama kita apa? X square. Okay, tolak. So tolak 3. So kat sini menjadi tambah 3. Sekejap, tambah 3. Tambah 3. Sini negatif. X tolak 3 square. Tolak 9. Negatif 6 bagi 2. Dah ke? Belum. Tak puas hati lah. Ke memang kalau negatif nak buat macam ni kan? Nanti cikgu study balik lah. Sorry tau. Jarang-jarang berlaku begini Dah lama tak buat kuadratik Cikgu. Ya saya. Ya saya. CTS cikgu. Tahu kat CTS, ini yang positif je macam biasa. Kalau yang negatif tu cikgu rasa yang macam gitu. So B square minus 4AC awak dapat berapa? 8. 8. So 8 lebih besar dari kosong. Okay, kita buat CTS kita. So CTS kita kita ambil X square
tolak 8x tambah 14. Okey. Lepas tu kita ambil x square tolak 8x tambah 8 per 2 kuasa 2. Negatif jangan lupa tinggal negatif. Okay. Negatif 8 kuasa per 2 kuasa Cikgu memang 2. kena per 2 je kau. Ya, memang kena per 2 sebab tu nama dia completing the square. Kuasa 2 dan per 2. Penyempurnaan kuasa 2. Okey. Sama dengan negatif 14 tambah negatif 8 per 2 kuasa 2. Okey. So sama je. 8 bahagi 2 dapat 4. X tolak 4 kuasa 2. Sama dengan negatif 14 tambah negatif 8 per 2 dapat berapa? Negatif 8 bahagi 2, negatif 4. Negatif 4 kuasa 2, 16. So Apa cikgu? negatif, Ya, cikgu. Cikgu. Apa cikgu tadi? ya, Jawab. negatif 8 per 2 kuasa 2. Negatif 8 bahagi 2 dapat negatif 4 kan? Negatif 4. So negatif 4 kuasa 2 dapat 16. So negatif 14 tambah 16 dapat berapa? 2. Dapat 2, betul tak? Okey. So kita pindahkan 2 sebelah sana. So kita dapat X tolak 4 kuasa 2 tolak 2 sama dengan kosong. So nilai titik sekarang ni titik maksimum ke titik minimum? Minimum. Titik apa? Minimum. Titik minimum. Titik minimum kita 4 negatif 2. Betul tak? So kita boleh letak dia dekat sini. 4 negatif 2. Cikgu, kenapa 4 tu tak negatif? Kenapa 4 tu tak negatif? Okay, Syed ulang balik atas ni, nampak ni. Sekejap. Tengok ni. Kan ni X tolak 2 kan? Sama dengan kosong, betul tak? So kalau kita pindahkan 2 sebelah sana, dapat tak positif? Oh. So 4 negatif 2. Cikgu, macam mana boleh ada 4 tu cikgu? Sebab Macam mana boleh 4 kat sini, nilai 4 ni. 8 bahagi 2. Itu yang 4 negatif 2 tu. 4 negatif 2. Ni Oh, tu. titik minimum. Macam mana dapat tu? Macam mana dapat? Okay, last sekali kan kita dapat sampai X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 2 kan? Betul tak? Betul. Okay, so 2 ni kita pindahkan bagi dia satu tempat untuk kita tahu dia ni positif ke negatif. So sekarang ni dia negatif. So titik koordinat kita 4 negatif 2. Boleh tak? Cikgu. Ya saya. Ya. Yang ni titik minimum kan? Ya, titik minimum. Kalau titik maksimum macam mana? Titik maksimum macam mana? Sama juga. Okey, kita Kalau maksimum macam mana? macam nak tahu? Okey, macam ni. Okey, kalau awak punya graf bentuk senyum macam ni, dia titik minimum sebab dia dekat bawah. Tapi kalau graf awak negatif, dia titik maksimum. Sebab dia ke atas, faham tak? Titik minimum tu dia ke bawah. Titik maksimum tu dia ke atas. Sebab tu kita panggil dia titik maksimum. Oh.
Okey cikgu, okey. Okey, boleh? Okey. Lepas tu kita cari pintasan Y dia. Pintasan Y dia berapa? 14. Wah, ada lagi satu part. Cikgu tak ni bagi tahu dekat awak. Kita akan kena pada 2 tempat kan? Tak cantik lah graf cikgu ni. Benci betul lah bukit graf ni kalau tak ada kertas graf. Lagi satu tu. So kita akan kena dekat sini. Sini dapat 14, betul tak? Lepas tu sini ada, janganlah 14 tu rendah sangat sebab kita ada nilai punca tu. Sebenarnya kan kalau belajar kat degree, bila kita dah, sebab itulah cikgu dah tak reti nak sketch dia secara elok tau. Sebab kalau degree bila dah tulis macam tu kan, dah kira-kira kan, kita terus masuk dalam sistem dia. Nanti dia terus lukiskan graf, sketchkan graf. So patutnya tengok tak jadi lagi. Sabar. Jangan tinggi sangat Amira. Sinilah. Okey. So sini kita dapat 14. Okay, sini dapat titik maksimum. Dan lagi satu, awak akan ada nilai punca dekat sini. Macam mana cari punca? Macam mana cari punca? Pakai kalkulator awak. Cari punca dia. Ni kalkulator berapa? Tekan kalkulator, cari punca. Macam mana bayar kalkulator ni? Aduh, benci pula. Cikgu kat mana ikut tadi? Kita nak cari punca. Punca adalah nilai yang kena pada paksi tu. Sebab sekarang ni kan awak punya nilai X tu lebih besar daripada kosong kan. So dia ada 2 punca nyata berbeza, betul tak? So untuk tahu nilai dekat sini dengan sini, awak kena cari punca guna kalkulator. Ada perpuluhan. Macam ni cari punca kalkulator putih ni? Sudah. Asal hari ni macam tak best lah belajar. Tak, nanti cikgu ajar awak yang negatif tu awak jangan risau. Selagi tak dapat, cikgu akan bagi tahu kat awak. Simultaneous, so 2. Kenapa tak edit? Sekejap guna kalkulator ni. Siapa dapat punca dia? Guna EQN, guna EQN. Ada perpuluhan je jawapan. Perpuluhan? Tak apa. Boleh. Berapa? Yang first kali 5.41. 5.41, lagi satu? Lagi satu 2.59. 5.59, macam ni 2.59. 2.59, okey. Kejap. 2.59. Jadi 5.41, 2.59 kat mana? Cikgu nak EQN yang mana cikgu? EQN yang kalkulator tu, mod EQN. Masukkan. Nak letak yang mana? Cikgu? Letak yang mana? Ni A kita 1, B -8, C 14. So 2.59 kat mana? 2.59 dekat sini. Ni 5.41. Boleh? Yang positif ni cikgu harap awak dapat lah. Okey, apa dia? Yang sekarang ni tengah cerita pasal apa cikgu? Apa dia Asfah? Sekarang ni tengah cerita pasal yang mana? Sekarang tengah cerita pasal yang mana? Kita X² tolak 8X tambah 14. Apa cikgu? Okey, lepas tu kita ada persamaan yang ni tau, X² tolak 8X tambah 14 ni. Okey. Asfah? Okey. Lepas tu kita buat macam biasa dulu. Cari B² minus 4AC, cari computing the square, lepas tu cari pintasan Y bila kita kosongkan Fx tu.
Okay. Yang cikgu suruh awak cari punca tu sebab sekarang ni kan kita punya nilai dia 8. So lebih besar daripada kosong. So bila lebih besar daripada kosong, dia ada dua punca nyata yang berbeza, betul tak? So bila ada dua punca nyata yang berbeza, maknanya dia akan bersilang pada paksi X dan Y. Sebab tu cikgu suruh cari EQN tu untuk kita tahu punca dia apa sebenarnya, punca untuk persamaan ni. So dapat 2.59 dengan 5.41. Jadi dekat sini yang bersilang ni 2.59 dengan 5.41. Maknanya koordinat dia 2.590 dengan 5.410. Koordinat titik minimum kita 4, negatif 2. Dia nak Boleh? berapa perpuluhan cikgu? Berapa perpuluhan? 2 je pun tak apa. Sebab kita letak dalam graf. Dah cikgu, yang 4 tu kenapa lah sekali lagi dia tak negatif? Yang 4, yang mana? Yang 4 bawah ni 4 ni kita dapat daripada completing the square. So kita boleh terus ambil sahaja nilai tu. Sebab benda tu macam dah terbukti. Dia dah kaji lah. Dia dah letak dalam sistem. Bila awak letak, dia akan dapat nilai 4 ni. So 4 ni dan negatif 2 adalah titik minimum dia. 4 ni dapat positif sebab ni ada X tolak 4 kan? Okay. Sama dengan kosong. So X kita pindahkan 4 sebelah kanan, kita dapat positif. Yang negatif 2 ni kita memang stay ambil negatif 2 je. Sebab negatif 2 sama dengan kosong. So dia memang negatif 2 lah. So kiranya nombor yang ambil dekat belah X sebelah kiri tu ambil macam tu je lah. Nombor yang ambil kat mana? Sorry cikgu tak dengar. Nombor yang ambil dekat belah kiri tu Yang 4 ni ke? memang ambil nombor je, tak payah Okay. ambil negatif dia ke apa. Ambil nombor je, boleh. Tapi kalau ni positif, pindahkan jadi apa? Contoh kan, awak ada X tambah 4 sama dengan kosong. So, X awak negatif 4. Kita pindahkan nombor tu. Boleh faham? Boleh. Boleh tak? Okey tak? So kalau dia X tolak 4 jadi Okey. titik dia jadi 4. Kalau X dia X tambah 4 Ya. dia nanti jadi negatif 4. Ya, betul. Sebab kita pindahkan. Okay. Kalau kes yang negatif 2 ni, kan dia negatif 2. Okay. So negatif 2 sama dengan kosong. So dia negatif 2 lah. Kita memang dah samakan dengan kosong. Kita tak ada, dia tak ada Y ke, dia tak ada X ke. So kita tinggal ambil je. Kita memang ambil je terus. Kalau macam kes ni, kita kena pindah sebab kita ada X ni. Kita nak X tu berapa. Sebab tu kita pindahkan. Boleh faham? Boleh. Yang cikgu tak puas hati sekarang ni yang negatif ni. Tak apa, nanti cikgu belajar, jangan risau. Okey. Dah 150 dah. Cikgu, Jadi kita sambung lagi. Ya, saya. yang point tu punca cikgu Tu punca dia. Awak cari guna kalkulator sahaja. okey. Okey. Ya Allah. So kita jumpa hari Jumaat dengan penyelesaian negatif ni. Siapa yang boleh tahu ke, ada cara yang lebih mudah ke, nanti kita share hari Jumaat. Boleh? Kita belajar sama-sama, barulah best. So ada apa-apa nak tanya? Last, yang positif dulu kita pergi hari ni. Okey tak? Nanti kan cikgu, time buat gerak Ya, nanti, saya. dia nak ke punca tu sekali?
Macam nak kena lah. tulis sekali. Kalau dia dah ada punca, Oh. kena ada punca lah. Oh, okey. Kalau macam kes kita yang tadi ni kan, kita tak ada punca. So tak payah cari. Boleh dapat. Yang tadi kita punya ni kan negatif 24. So dia kurang daripada kosong. So bila dia kurang daripada kosong, dia tak ada punca yang nyata. So kita tak perlulah cari dia dah. So betul dia tergantung-gantung macam ni. Dia tak kena pun pada paksi X, paksi Y. Begitu. Boleh ke beza dua tu? Oh, okey boleh. Okay. So, dapat ke yang hari ni? Okey tak? Cikgu harap dapat lah, sikit pun jadilah. Jangan tak dapat langsung. Nanti hari Jumaat kita pergi yang negatif tu. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak end kelas. Dah pukul 2 dah. Sorry tau. Kenapa tau? Cikgu pun tak dapat lah yang negatif tu. Tak apa, nanti kita bincanglah sama-sama. Okey. So, thank you kelas. Kita jumpa hari Jumaat. Boleh? Boleh. Awak pun boleh lah try cari-cari juga yang negatif tu macam mana yang cara mudah untuk kita buat. Dia memang kena kumpulkan ke? Memang macam tu ke? Macam tu lah. Cuba bagi soalan yang first kali yang negatif tu. Apa dia? Soalan yang first kali tu. Apa dia Hazmi? Tak, soalan yang Kalau yang kali first kita buat tak dapat tu. Nak screenshot boleh. Tak pun cikgu bagi. Okey, sekejap sekejap cikgu bagi dekat awak. Jangan risau. Benda boleh bincang. Okey, cikgu bagi dekat awak. Sekejap So kita bincangkan sama-sama nanti. Tak, negatif 12 tu memang ada. Tapi kan negatif 12, lepas tu kan tambah 4, patutnya jadi 8 lah kan? Kau cikgu salah? Geram lah. Entahlah. Cikgu salah ni. Alah. Okey. Jumpa hari Jumaat boleh? Boleh Aku macam logik tau 16 tu. Sebab negatif 12, negatif 4. Okey. Tak apa, matilah. Lepas ni nak study terus. Okey, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Ego. Hello. Apa? Arigato cikgu. Jumpa hari Jumaat tau. Okey. Arigato. Arigato reply apa Sumimasen Gozaimasu. Sumimasen minta maaf. Okey, habis arigato cakap apa? Bukan? Entahlah. Dia tak tahu lah. Tak tahu lah, Encik. Tak bisa bahasa Jepun. Tak bisa. Tak, cikgu layan juga anime-anime ni. Seronok juga. Okey. Dah boleh live? Nak live pun ya Allah. Nak kena remove ke?